Biarpun kau kemana, saya cari kau. Ingat kau baik-baik itu. Anakku tidak pernah apa-apa itu sama kau. Baru kau kasih begini anakku. Dia cuma pergi itu menuntut yang namanya agama. Bagi mereka yang belum tahu konteks sebenar di sebalik video ini, rekaman ini mungkin kedengaran seperti luahan marah biasa daripada seorang lelaki yang sedang hilang sabar. Nada suaranya tinggi, malah ada ketika dia seperti tidak mampu mengawal emosinya sendiri. Namun cerita sebenar di sebalik rekaman ini jauh lebih memilukan. Ingat kau, kemanapun kau pergi, saya cari kau. Seorang bapa sempat merakam dirinya sendiri ketika berada di dalam ambulans. Rekaman ini memperlihatkan dia sedang memegang jenazah anak perempuannya yang sudah diliputi kain, seorang kanak-kanak berusia 10 tahun. Rakaman ini membuat ramai netizen Indonesia tersentuh kerana jelas dia sedang trauma dan hancur emosi selepas kehilangan anaknya secara tragis. Emza, seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun, berasal dari desa Hakam Bololi, Kecamatan Polipolia, Sulawesi Tenggara. Dia dikenali sebagai seorang yang ceria seperti kanak-kanak lain seusianya. Emza juga merupakan pelajar kelas 5 Madrasah Ibtidayah di Andowengga. Setiap pagi, Emza selalunya akan pergi mengaji bersama adiknya ke desa sebelah, iaitu desa Wundubite, menggunakan basikal melalui jalan kampung yang sunyi dan dikelilingi kebun warga. Perjalanan itu dikatakan hanya mengambil masa beberapa minit sahaja. Pada pagi Jumaat, 5 September 2025, sekitar jam 6.30 pagi, Emza keluar seperti biasa bersama adiknya Wahyu yang baru berusia 7 tahun. Tidak ada apa-apa yang kelihatan aneh pagi itu. Mereka berdua hanya mahu pergi belajar mengaji seperti rutin harian mereka sebelum ini. Namun ketika sedang melalui jalan kampung di desa Wundubite, perjalanan mereka tiba-tiba dihalang seorang remaja lelaki yang sudah membawa parang di tangannya. Menyedari situasi itu, Emza dan adiknya cuba melarikan diri ke arah kebun berhampiran. Adiknya terus berlari ke tempat pengajian untuk meminta pertolongan. Namun Emza tidak sempat menyelamatkan diri. Dia dikejar hingga ke kawasan kebun sebelum diserang secara brutal di bahagian leher. Warga desa kemudian menemukan Emza dalam kondisi yang sangat kritikal. Dia sempat dibawa ke Hospital Landongi untuk mendapatkan rawatan. Namun malangnya, dia disahkan meninggal dunia. Dalam video yang tersebar, kedua orang tua Miza dilihat berada di dalam ambulans selepas anak mereka disahkan meninggal dunia di Hospital Landongi. Tubuh kecil Miza kelihatan sudah ditutupi kain, sementara suasana di dalam ambulans dipenuhi tangisan. Ayah Emza yang sedang dalam emosi dilihat meluahkan kemarahannya, sementara ibu Emza pula menangis histeria sambil memeluk jasad anak perempuannya. Aku mau kau potong anakku, hampir putus. Biarpun kau kemana, saya cari kau. Ingat kau baik-baik itu. Anakku tidak pernah apa-apa itu sama kau. Baru kau kasih begini anakku. Dia cuma pergi itu menuntut yang namanya agama. Baru kau kasih begini anakku. Ini lehernya. Tampak seseorang cuba menenangkan ayah mangsa dengan mengusap kepalanya. Namun ayahnya terus meluahkan perasaannya. Lehernya anakku kau bikin. Ingat kau, kemanapun kau pergi, saya cari kau. Hasil dari maklumat orang ramai, polis terus menahan seorang remaja lelaki yang dikenali sebagai RH berusia sekitar 17 tahun. Pelaku yang bekerja sebagai petani itu merupakan penduduk desa bersebelahan dengan mangsa, iaitu Dusun 1, Desa Wundubite. Sekumpulan warga yang marah didakwa terus bertindak membakar rumah keluarga pelaku. Kejadian itu berlaku dalam keadaan emosi masyarakat yang sangat tinggi selepas mendengar berita kematian Emza. Sini bergeser. Kondisi rumah pelaku. Polis kemudian memulakan siasatan untuk mengenal pasti motif dan punca di sebalik tragedi itu. Namun motif sebenar di sebalik tindakan itu tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Siasatan awal membuka gambaran tentang tekanan emosi dan latar belakang pelaku. Dia dipercayai menyimpan rasa sakit hati dan dendam terhadap persekitarannya.
Pelaku juga mengaku sering diejek oleh mangsa dengan perkataan yang menyakitkan. Namun begitu, dakwaan ini masih belum disahkan sepenuhnya. Pada 30 September 2025, pihak pendakwa pada awalnya menuntut pelaku dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara. Namun keputusan itu mencetuskan laungan protes daripada keluarga mangsa yang hadir di ruang mahkamah. Bahwa hukum di Indonesia ini tidak adil. Siapa yang mampu tadi? Orang tua siapa yang mampu terima? Keluarga cuma dituntut 7 tahun penjara. Keluarga mangsa yang menempuh perjalanan jauh sekitar 75 km semata-mata untuk menghadiri sidang tersebut tidak mampu menahan emosi mereka kerana hukuman itu dianggap terlalu ringan. Pihak pendakwa menuntut pelaku dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun 6 bulan dengan alasan usia pelaku ketika melakukan pembunuhan masih kurang sekitar 25 hari sebelum genap 18 tahun. Namun 2 hari kemudian, pada 2 Oktober 2025, Mahkamah menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara selepas hakim memutuskan dia terbukti melakukan pembunuhan berencana. Hingga hari ini, kes ini masih meninggalkan kemarahan dan kesedihan dalam kalangan masyarakat Indonesia. Bagi orang tua mangsa, hukuman yang dijatuhkan mungkin sudah diputuskan oleh mahkamah, namun kehilangan seorang anak perempuan berusia 10 tahun dalam tragedi yang begitu kejam tetap menjadi luka yang tidak akan pernah dilupakan. Recording. Megan's 16th birthday. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Rakaman ini bermula dengan suasana gembira semena ulang tahun ke-16 seorang remaja perempuan bernama Megan. Pada hari istimewanya itu, Megan dikelilingi oleh rakan-rakan rapatnya yang datang untuk meraihkan hari jadinya. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Megan. Semuanya kelihatan ceria, seolah-olah ia akan menjadi satu memori indah yang tidak akan dilupakan. Namun ketika Megan sedang meniup lilin, dia hanya mempunyai satu permintaan. Satu permintaan yang tidak dijangka oleh sesiapa. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Megan. Happy birthday to you. Salah seorang rakannya secara tiba-tiba menghentam kepala Megan terus ke arah kek. Hentakan itu begitu kuat sehingga Megan tidak sadarkan diri. Megan. Megan, stop. Megan, stop. Megan, come on. Dalam keadaan itu, wajah Megan dibiarkan tertanam dalam kek hari jadinya sendiri. Rakan-rakannya tidak menyedari betapa seriusnya keadaan itu. Sebaliknya, ada yang masih ketawa dan menganggap ia sekadar satu jenaka biasa. Salah seorang daripada mereka kemudian mengangkat kepala Megan, namun bukan dengan cara yang selamat. Sebaliknya Megan diangkat secara kasar dengan menarik rambutnya sebelum dicunamkan semula ke dalam kek hari jadinya. Megan, stop. Megan, come on. Shit. Stop. Guys. Oh, fuck. Megan, come on. Megan, come on. Megan. Meletakkan muka seseorang dalam kek ketika mereka tidak sadarkan diri boleh meningkatkan risiko seperti kesukaran bernafas yang dalam keadaan tertentu boleh mengancam nyawa. Fuck, guys. Go get your mom. Walaupun kisah ini tidak berakhir dengan kematian, tren seperti ini yang dilakukan secara kasar sebenarnya sangat berbahaya dan tidak wajar dinormalisasikan. Dalam keadaan tertentu, ia bukan lagi sekadar jenaka, namun boleh mengancam nyawa seseorang. Kisah ini menjadi pengajaran bahawa setiap bentuk gurauan perlu ada batasnya. Jika nasib Megan tidak menyebelahinya pada malam itu, majlis itu mungkin akan menjadi sambutan hari jadi terakhirnya. Dua tiga sarang serangga, mari masuk dalam celana. Di zaman media sosial,
manusia sanggup melakukan apa sahaja demi mengejar viral, populariti, tontonan, dan kadang-kadang wang. Jadi kuncinya hanya satu teman-teman ya, tetap tenang, jangan terlalu banyak bergerak. Jadi serangga tidak akan menggigit kita teman-teman. Jadi begitulah tipsnya teman-teman. Namun di sebalik semua itu, ada garis bahaya yang sering dilangkaui tanpa sadar. No water. Wait. So what do you? Wait. What do you guys? What are Down, the? up, down. Eat. First person to eat 3 cupcakes. Ini antara rakaman yang dimuatnai sekitar 16 tahun lalu. Seorang remaja perempuan bernama Michelle dilihat menyahut cabaran daripada rakan-rakannya memakan 3 cupcake tanpa minum air. Pada mulanya cabaran itu kelihatan mudah, sekadar makanan ringan, sekadar gurauan remaja. Namun dia tidak tahu apa yang sedang menunggu di hadapannya. Oh my god! This guy. Holy sh! That's gotta be some kind of record or something. That's insane. I don't know if I'm turned on or grossed out. Holy sh! No, that is so high. Selepas menelan beberapa suapan, Michelle mula menunjukkan tanda-tanda tidak selesa. What do you? I lost. What do you have to say for yourself? I only put out 1, and then look at those crumbs. Wajahnya berubah. Dia mula sukar bernafas. Michelle dilihat semakin panik. Dia cuba menarik nafas, namun saluran pernafasannya seakan tersumbat. Keadaan menjadi lebih sukar kerana cabaran itu melarangnya daripada minum air pada awalnya. Keadaannya menjadi semakin kritikal. Beberapa saat kemudian, barulah rakan-rakan menyedari sesuatu yang tidak kena. Segelas air diberikan kepadanya. This ain't over. This ain't over. If you're choking, do this. I think she won, dude. Yeah, I think so too. She's choking. Give her the. Are you choking? Yes, do Oh, it. Do it. oh. Do it. Stand up. Stand up. Get up, Stand get up. up. Stand up. Oh boy. What? Namun walaupun selepas diminum, dia masih sukar untuk bernafas. Perlu difahami, makanan berasaskan tepung seperti cupcake boleh menjadi sangat berbahaya jika dimakan dalam jumlah banyak dan dalam keadaan tergesa-gesa. Teksturnya yang kering boleh membentuk ketulan dan menyekat saluran pernafasan, terutama jika tidak dikunyah dengan betul. Rakaman itu tidak memberikan kepastian tentang apa yang berlaku kepada Michelle selepas itu kerana ia merupakan video lama yang tersebar di internet tanpa maklumat lanjut. Namun satu perkara jelas, cabaran seperti ini bukan hiburan. Ia boleh bertukar menjadi situasi yang boleh mengancam nyawa. Namun ada beberapa perkara yang harus kita belajar daripada rakaman ini. Perlu diketahui, jika kita sendiri yang sedang tercekik, perkara paling penting ialah jangan panik. Bila kita panik, pernafasan jadi semakin sukar untuk dikawal. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah cuba batuk sekuat mungkin. Batuk ialah reaksi semula jadi tubuh untuk menolak keluar benda yang tersekat di saluran pernafasan. Selagi masih boleh batuk, teruskan dan jangan berhenti. Kedua, elakkan minum air atau menambah makanan kerana ini boleh menyebabkan objek yang tersekat bergerak lebih dalam dan memburukkan lagi keadaan. Ketiga, cuba beri isyarat kepada orang sekeliling supaya mereka tahu anda sedang dalam bahaya. Tanda seperti memegang leher atau melambai boleh membantu orang lain memahami situasi anda. Jika tiada bantuan di sekeliling, tekanan perut sendiri boleh dilakukan dengan menekan bahagian atas perut ke arah dalam dan ke atas menggunakan kepalan tangan atau menggunakan objek keras seperti belakang kerusi untuk membantu mengeluarkan halangan. Dalam situasi seperti ini, setiap saat sangat berharga. Tindakan yang cepat dan betul boleh menjadi penentu antara hidup dan mati, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang di sekeliling kita. Wenn die Wellen hier auf den Strand rauschen. Hier, die hauen noch alle ab, die Zeit. Was ist das? Ja. Rakaman ini menunjukkan sekumpulan orang mula berlari. Sebaik saja mereka melihat ombak gergasi ketinggian 30 meter sedang menuju ke arah mereka. Kebanyakan mereka
tetap tidak akan sempat menyelamatkan diri. Dan itulah perkara yang paling mengerikan tentang rakaman ini. Video ini memaparkan 3 rakaman berbeza daripada tragedi tsunami yang berlaku pada tahun 2004. Rakaman pertama menunjukkan orang ramai di pesisir pantai sedang memandang ke arah ombak besar yang sedang menuju ke arah mereka. Rakaman kedua pula menunjukkan situasi bertukar panik dengan orang ramai bertemperan lari menyelamatkan diri. Dan rakaman ketiga mungkin antara rakaman yang paling menyayat hati. Ia menunjukkan seorang lelaki yang tidak pernah dikenal pasti identitinya, hanya berdiri kaku tanpa sebarang reaksi, seolah-olah sudah menerima takdirnya. Hanya sehari selepas perayaan Natal pada 26 September 2004, satu gempa bumi bawah laut yang sangat dahsyat dengan magnitud sekitar 9.1 menggegarkan dasar laut berhampiran Sumatera. Untuk gambaran betapa kuatnya gempa ini, ia merupakan gempa bumi paling besar pernah direkodkan di Asia, gempa bumi paling kuat abad ke-21 di seluruh dunia, dan antara gempa bumi terbesar pernah direkodkan sejak dunia moden mula menggunakan sistem seismologi sekitar tahun 1900. Ia berlanjutan selama hampir 8 hingga 10 menit, jauh lebih lama berbanding kebanyakan gempa bumi biasa yang hanya berlaku selama beberapa saat. Dan itulah yang mencetuskan salah satu tsunami paling dahsyat dalam sejarah manusia. Ketika ombak raksasa itu mula menuju ke daratan, kebanyakan orang langsung tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di beberapa kawasan seperti Aceh, Sri Lanka dan Thailand, air laut tiba-tiba surut jauh ke tengah lautan beberapa menit sebelum ombak besar melanda. Fenomena aneh ini membuatkan orang ramai mula berjalan ke kawasan dasar laut yang terbuka. På bara 20 sekunder så kom det ungefär 4 meter vatten. Helt jävla sjukt. Kebanyakan mereka masih belum memahami bahawa surutnya air laut secara tiba-tiba sebenarnya merupakan salah satu tanda awal tsunami. Mereka hanya mempunyai beberapa minit saja untuk menyedari apa yang sedang berlaku sebelum satu dinding air gergasi mula muncul di tengah lautan. Was ist das? Tsunami. Ombak itu dianggarkan setinggi 15 hingga 30 meter bersamaan kira-kira 50 hingga 100 kaki. Dalam beberapa rakaman, kedengaran orang ramai bertanya sama ada ombak itu akan menghentam pantai. Wenn die Welle hier auf den Strand rauscht, ne? Dan jawapannya, ya. Tsunami itu merempuh kawasan pantai sebelum bergerak sejauh 3 hingga 6 batu ke kawasan daratan. Lebih 227,000 orang dilaporkan terkorban di sekitar 14 negara yang terkesan. Antara negara paling teruk terjejas termasuk Indonesia, Sri Lanka, India, Thailand dan Maldives. Disebabkan jumlah korban tinggi, ia dikenali sebagai bencana tsunami paling maut dalam sejarah dunia. Kerugian ekonomi dianggarkan sekitar 14 bilion dolar bersamaan kira-kira 23 bilion dolar hari ini jika diselaraskan dengan inflasi. Terdapat banyak dokumentari dan filem yang dibuat berdasarkan tragedi ini. Antaranya termasuk dokumentari BBC dan filem The Impossible yang diinspirasikan daripada kisah sebenar mangsa tsunami di Thailand. Sehingga hari ini, tragedi itu masih kekal sebagai salah satu bencana paling mengerikan dalam sejarah moden manusia dan sukar untuk dilupakan.